Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Allah Ta'ala beritahu dalam hadis kursi, "Lau salaku kulla tariq." Mereka pilihlah jalan mana yang mereka nak jalan, dan mereka ketuklah mana pintu yang mereka nak ketuk, tetapi tak akan kubuka pintu rahmatku, pintu syurgaku, melainkan di belakang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana Nabi Muhammad telah ketuk pintu syurga, para malaikat telah membagi arahan, wahai Ridwan bagi arahan, wahai semua malaikat-malaikat, sekaranglah tiba waktunya, detik yang sedang dinanti-nanti. Sebab apa tuan-tuan, sebelum ini Nabi bagi tahu, bila tiap kali bila tiba bulan Ramadan, malam yang pertama Ramadan tuan-tuan, Allah Ta'ala akan hias syurga kita ni lebih cantik daripada tahun lepas berkali-kali ganda. Dan sepanjang hari dalam bulan Ramadan, untuk umat Nabi Muhammad, syurga kita dihias 70 kali ganda lebih cantik daripada hari semalam, hari ni, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-30. Wallahu alam cantik macam mana, tapi syurga pun sendiri dah penasaran. Syurga sendiri pun dah bingung, ya Allah, kami dah begitu indah, tapi bilakah, kapankah waktunya Allah Ta'ala nak kembalikan, nak pulangkan ahli syurga ke pangkuan kami? Kami dah bersiap sedia anytime untuk layan mereka. Semuanya sudah siap, Masya Allah. Syurga dah rindu dengan ahli syurga. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jawab, yushiku an yakun. Wahai syurga, bersabar sikit, masa dah dekat. Tetapi sekarang aku bagi peluang kepada kekasih aku di dunia, untuk mereka tambah lagi amalan mereka, tingkatkan lagi pengorbanan mereka. Sebab syurga bukan satu tingkat tuan-tuan, bertingkat-tingkat. Syurga banyak darjat, satu darjat dengan satu darjat 500 tahun perjalanan tinggi dia tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, di kalangan kita ada orang yang berpangkat tinggi, ada pangkat rendah. Cuma bezanya hotel kita je ada 5 bintang, ada 3 bintang, ada 2 bintang. Tetapi tuan-tuan, naik kapal terbang ada first class, ada economy class, tapi penerbangan yang sama tuan-tuan. Turun sama, naik sama. Syurga berbeza tuan-tuan. Masuk sama, tapi nanti naik ke atas tuan-tuan, tinggi tuan-tuan, Masya Allah. Sebab itulah bila mana Nabi SAW ketuk je pintu syurga, melangkah je kaki kita masuk ke dalam syurga, malaikat dengan penuh senyuman tuan-tuan akan sambut kita. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sejahtera untuk tuan-tuan semua. Well done, kamu dah buat yang terbaik. Congratulations, tahniah tuan-tuan, kamu semua dah berjaya masuk ke syurga dan buat persiapan untuk masuk ke dalam syurga, buat selama-lamanya, Masya Allah, tak keluar lagi. Nabi SAW beritahu, nanti di akhir akhirat ada satu orang yang hidupnya miskin semiskin-miskinnya di dunia, tak pernah mengecap nikmat kesenangan. Tuan-tuan, sakit, miskin, semua ada dengan dia. Bila sesaat saja dicelup dalam syurga tuan-tuan, dia keluar balik daripada syurga, Allah tanya dia, pernahkah sepanjang hidup kamu merasa apa-apa kesusahan? Baru sesaat masuk syurga. Akhirnya tuan-tuan, Nabi beritahu, orang tadi dia mengatakan, demi Allah, wahai Allah, sayalah orang paling senang sekali di dunia dahulu. Dia lupa daratan. Baru sesaat masuk syurga, berarti sesaat itu Allah telah tunaikan apa yang dia nak di dunia. Dan selepas daripada itu, semua saat-saat yang dilalui dalam hidup dia dalam syurga adalah benda yang tak pernah dia terfikir, tak pernah terbayang, Allah bagi pada dia. Ada ulama kata di saat itulah malaikat-malaikat tadi akan bawa kita tuan-tuan duduk dalam satu dewan. Dewan makan, sarapan pagi yang pertama. Di situlah Allah telah hidangkan 60,000 jenis makanan. Apa saja makanan yang kita nak makan, tapi dipanggil tuhfatul jannah. Orang Yahudi tanya pada Rasulullah, apakah itu tuhfatul jannah? Apakah hadiah yang paling istimewa Allah bagi pada ahli syurga hari pertama mereka masuk ke dalam syurga? Apa present dia? Maka Nabi SAW beritahu, kabidul hut, itulah limpa ataupun hati bagi ikan besar. Hut ni ulama kata sama ada ikan paus, apa-apa saja ikan yang besar tuan-tuan. Malaikat pergi, Masya Allah, celup dalam lautan syurga, tengok ada ikan paus yang besar. Masya Allah tuan-tuan, boleh disediakan makanan yang begitu lazat tuan-tuan untuk kita makan. Hati ikan paus, santapan kita yang pertama dalam syurga. Kemudian selepas itu tuan-tuan, malaikat kata, tunggu dulu, tak habis lagi. Tuan-tuan sabar dulu, tak habis lagi. Jangan cuci tangan lagi, ada lagi tuan-tuan. Masya Allah, grill tuan-tuan, lembu bakar daripada lembu syurga, Masya Allah. Lepas habis makan itulah tuan-tuan, dah semua dah tuan-tuan, bila mana manusia sebenarnya di saat kita baru nak mula makan,
Allah Subhanahu wa taala akan bagi satu salam kepada kita. Salamun qaulan bir rabbir rahim. Sejahtera untuk kamu semua wahai ahli syurga. Dan di saat itulah Allah Taala akan beritahu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dah sepuas-puasnya, minumlah sepuas-puasnya. Sejahtera untuk kamu, tahniah buat kamu, kerana kamu di dunia dahulu terlalu banyak berlapar kerana aku. Tuan-tuan yang mulia, selepas daripada itulah malaikat-malaikat akan datang untuk bawa kita masuk ke syurga kita masing-masing. Tuan-tuan, Nabi SAW beritahu, demi Allah, kamu semua akan kenal syurga kamu seumpama kamu kenal rumah kamu di dunia ini. Sampai di depan, Masya Allah, ini rumah saya. Betul kan? Rumah saya kan? Betul. Rumah tuan dah ni. Dan pintu gate nak masuk dia ada 4 pintu gate, tuan-tuan. Yang pertama, Nabi SAW beritahu daripada pintu itulah nanti kita akan pergi ziarah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pintu khusus. Pintu ini khas untuk pergi ziarah Allah Ta'ala. Orang lain tak boleh masuk daripada pintu ini. Pintu yang kedua, tuan-tuan, daripada pintu itu para malaikat akan datang untuk ziarah kita di syurga nanti. Kita bukan jadi orang biasa dalam syurga nanti, kita akan jadi raja yang sangat mulia. Sampai Jibril pun datang nak jumpa kita, tuan-tuan. Jibril, Mikail, Israfil datang. Bahkan malaikat maut pun datang tengok kita. Tapi tuanku jangan bimbang, insya-Allah kami berdatang bukan nak cabut nyawa ni, tuanku. Datang nak ziarah, tuanku. Cuma sambil-sambil itu, kalau dekat dunia dulu saya sentak kuat sangat, minta maaf lah ya. Masya Allah, saya sentak nyawa tuanku kuat, jadi saya minta maaf kan. Masya Allah, malaikat-malaikat datang ziarah kita, tuan-tuan. Dan akhir, tuan-tuan, daripada satu pintu lagi, seluruh ahli keluarga boleh datang ziarah kita. Mak ayah kita, adik-beradik kita datang. Dan satu lagi pintu, daripada pintunya kita boleh berdialog dengan kawan-kawan kita yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sembang, boleh tengok. Dan masuk kita dalam syurga, Allah buka pintu neraka itu, tuan-tuan. Allah telah tunjuk pada kita, hadza maq'aduka finnar. Ini tempat duduk kamu dan neraka seandainya hari ini kamu gagal masuk ke syurga. Ya Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang hilangkan rasa duka cita di hati kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Ternyata Tuhan kami terlalu berterima kasih dan terlalu bersyukur, dan terlalu pengampun, besar keampunan Allah Ta'ala. Sebenarnya kami tak layak pun masuk syurga, wahai Allah. Apa ibadat kami di dunia dahulu? Apa yang kami buat? Tak padan langsung ibadat kita dengan syurga yang Allah bagi. Tak layak langsung. Tapi Allah Ta'ala bagi kita. Ulama kata masuk syurga ni semua dengan rahmat Allah. Tetapi habis itu mengapa kita beramal? Amalan ini untuk menentukan siapa masuk awal, siapa masuk lambat. Dan kita akan masuk duduk darjat mana? Darjat ke 100, darjat ke 99, darjat ke 50, tangga nombor berapa kita akan duduk, tuan-tuan? Itu bergantung kepada amal kita di dunia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk kita dalam syurga kita, tuan-tuan, kita akan lihat satu kerajaan yang sangat besar. Nabi beritahu sekecil-kecil syurga yang Allah Ta'ala nak bagi kepada ahli syurga adalah satu hadis menyebut 10 kali ganda besarnya daripada dunia ni, tuan-tuan. Satu syurga untuk tiap-tiap orang. Ada satu lagi riwayat menyebut, tuan-tuan, besarnya syurga yang paling kecil yang Allah bagi kepada orang paling akhir masuk ke syurga adalah 2000 tahun perjalanan. Dia punya besarnya syurga dia, tuan-tuan. Seluas itu, tuan-tuan. Hari ni kalau Allah bagi orang bagi kita kebun seluas itu, tuan-tuan, agak-agaknya apa yang kita nak tanam? Dah rasa cukup ke kalau 30 pokok sehari, tuan-tuan? 30 pokok buah durian kita tanam sehari, esok tanam rambutan 30 pokok. Tak cukup, tuan-tuan, kena ribu-ribu pokok. Sebab tu zikir ni kena ribu-ribu. Zikir ribu-ribu, baca Quran banyak kali, sedekah banyak-banyak, korban banyak-banyak. Dan dah tahu nak kahwin dengan bidadari esok, tuan-tuan, mas kahwin bidadari. Sekarang ni kita biar je tok siap dapat mas kahwin banyak-banyak, tuan-tuan. Nabi kata, tuan-tuan, mas kahwin bidadari ni adalah sampah-sampah apa yang kita kutip dalam masjid ni. Walaupun nampak sekarang ni taik cicak semua ni macam kotor, tuan-tuan, tapi akan ditukar nanti di hari kiamat menjadi perhiasan-perhiasan untuk kita hantar. Bukan rombongan meminang lagi dah, tuan-tuan. Ini semua kita punya hantaran-hantaran kahwin kita nanti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita yang orang perempuan belakang tahu pun nak suka sikit. Cerita bidadari, tuan-tuan, masya-Allah. Orang lelaki cerita bidadari seronok. Kan? Itu biasalah, kan? Itu biasa. Sampai kadang-kadang muslimat tanya, ustaz, orang lelaki dapat bidadari, untunglah dia orang. Kami orang perempuan dapat apa? Tuan-tuan, suami kita itulah bidadara kita dalam syurga nanti.
Bukan ada orang lain. Suami kita, bidadari dia pun kita lah. Dan kita ni bidadara dia. Jadi tak perlu fikir, tak perlu cemburu dan tak perlu risau, insya-Allah. Suami kita tak akan jadi milik orang lain dan orang lain tak akan jadi milik suami kita.